إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. نقول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذوه فاعتزلوه. قال الله تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم Inna haza ma kuntum bihi tamtarun. Lalu diperintahkan kepada para malaikat penjaga neraka, ragutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka, kemudian curahkanlah di atas kepala mereka azab seksa dari air panas yang menggelegak, serta dikatakan kepadanya secara mengejek, rasakanlah azab seksa, sebenarnya engkau orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakat. Dan dikatakan kepada ahli neraka umumnya, sesungguhnya inilah dia azab seksa yang kamu dahulu ragu-ragukan terhadapnya. Ini setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu melalui lisan para nabi, para rasul, akan adanya satu kehidupan yang besar, keadaan yang besar di akhirat kelak, supaya manusia mengambil peringatan beriman kepada penciptanya, tunduk dan patuh kepada arahannya, maka ia akan disediakan nikmat yang besar di sana. Dan sebaliknya, apabila mereka melakukan perkara yang dilarang, meninggalkan perkara yang disuruh, maka dijanjikan dengan azab yang maha dahsyat. Maka dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan dalam ayat surah Ad-Dukhan, iaitulah ayat 48 sampai kepada 50 ini, Allah Ta'ala menyatakan bayangan gambaran yang akan berlaku, iaitulah yang amat mengerikan, di mana golongan orang-orang yang ingkar dengan Allah Ta'ala di dunia, mereka disentap dan diragut, diheret, dihumbankan ke dalam neraka. Kemudian mereka ditambah lagi azab yang besar, dicurahkan, iaitulah di atas mereka daripada air min azab bin hamim, air yang panas, yang menggelegak. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan di sini tekanan secara mental pula. Tadi jasad mereka diazab, ini perasaan mereka pula. Zuk, kata, rasakan olehmu. Innaka antal azizul karim, rasakan. Engkau dulu atas dunia bukan main, ni aziz, orang besar. Ingat, engkau atas dunia dulu bukan main dengan pangkat, dengan jawatan kamu yang kamu ada. Kamu sombong, tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasakan dengan pangkat yang kamu jaga, dengan kedudukan yang kamu usahakan, sinilah menyebabkan kamu dibenam dalam neraka. Itu satu makna kemurkaan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara umumnya dikatakan kepada mereka-mereka yang tidak beriman, dengan sebab kedegilan mereka itu, rasakan azab yang kamu dulu ragu-ragu. Tamtarun, mereka maknanya ragu. Diberitahu oleh para rasul dengan terang, diberikan mukjizat, dapat dipandang, semua lengkap, tapi mereka masih tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, dan bahkan mereka mempermain-mainkan seruan yang hebat daripada para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Maka sesuai dengan ni mereka ditempelak oleh Allah Ta'ala setelah dibenamkan dalam neraka. Rasakanlah, ni azab dulu yang kamu tak percaya kan, Tuhan kata. Kalau bahasa kita lah, ni kau tak percaya, ambil. Qala Allah Ta'ala wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau wasal fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalabu. Ya, wa in asabathum fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Zalika huwad dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Dan ada di kalangan manusia pula yang menyembah Allah Ta'ala dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Ala harfin. Ya, duduk di tepi, maknanya apa? Tidak begitu mantap, bergonggah-gonggah lagi. Iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan kalau dia ditimpa makna fitnah, kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufuran. Na'udzubillah. Jadi kalau dia beramal, ikut Islam dapat, wah, baguslah ikut Islam ni kan. Dapat untung banyak. Macam kita juga setengah. Kalau kita beramal ni, alhamdulillah lah dengan beramal ni kan. Niaga pun maju kan. Kita beramal sejak berzikir ni kan. Perniagaan pun bagus, manfaatnya, projek lagi banyak dapat. Itu orang bodoh beramal. Kau beramal bukan nak projek. Projek apa ada nilai kat Tuhan. Kita beramal nak jadi ibadullah, hamba Tuhan. Jangan cuba nak tukar ibadat kita dengan harga dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Silap tuan. Banyak lebay-lebay cakap macam tu. Saya sejak beramal alhamdulillah lah gitu. Ya, niaga pun bagus nampak ni. Oh, kau beramal semayang kau nak niaga. Kau sembahyang, kau berzikir nak berniaga. Bukan tukaran nilai. Ya, raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat tu, harga dia lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Itu baru sembahyang sunat. Belum sembahyang wajib lagi. Sembahyang wajib 70 kali sunat baru sama satu wajib. Sembahyang sunat subuh dia nilai dia tu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih besar daripada dunia dan isi dunia bernilai dia. Habis kita nak tukar dengan dapat duit sebulan 3 juta, 2 juta. Bukan nilai kan. Silap dulu. Ya, sebab ujung kita ibadat, ujung semua apa? Lillah. Bukan lil mal, kena harta benda kan. Ridwanun minallahi akbar. Ridha Tuhan tu lebih besar daripada segala-galanya. Ya. Ini banyak kadang-kadang disilap. Ya, disilap. Sebab apa tu? Kurang kepahaman. Sebab kurang pemahaman, malah nak belajar. Itu jadi masalah ada. Ya. Kurang. Kena faham itu. Allah. Jadi kita beribadat, kita tunaikan perintah Tuhan semata-mata mencari keridaan Allah. Berida Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Itu nas Quran tu. Banyak kan macam ni kan? Ada juga kadang-kadang ustaz cakap macam tu. Oh, baguslah saya ni sejak masuk perjuangan Islam nampak rezeki pun buah. Wah. Kau nak berjuang buat kerja Islam, kau nak dapat rezeki. Bukan tukaran rezeki lah. Ibadat ni bukan tukar rezeki, bukan standard dia maknanya. Bukan standard kita beramal, kita buat kerja Allah Ta'ala ni nak dapat rezeki dunia tu dia nak bagi. Bukan standard dia. Ya, kita nak cari satu paling besar, redha daripada dia. Dia dah redha, selamatlah kita dan dunia akhirat. Ya. Allah. Dan di antara manusia yang menyembah Allah Ta'ala atas sikap dan pendirian yang tidak tetap ala harfin. Ya, iaitulah kalau dia beroleh kebaikan,
dan senang hatinya dengan keadaan itu, dan kalau pula dia ditimpa fitnah, dia berbalik-balik. Ya. Saya ni sejak beramal pula susah lah. Dulu tak semayang senang itu. Wah. Ini masalah ni. Ya, masa saya tu tak semayang, tak apa. Oh, rezeki masuk banyak. Ini dah semayang. Nampak. Saya macam lah. Tak bangkit lah. Ini semua si bebal ni cakap tentang. Ya, katanya kau ibadat nak apa? Nak tukar dengan tu. Oh, bukan harga dunia, bukan nilai. Dunia kalau harga 11 sayap nyamuk itu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak bagi orang kafir tu air kan. Lau kanatid dunya tazinu indallaha janaba'udha masakal kafir jur'ata ma'id. Kalau adalah harga dunia ni daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, harga di 11 sayap nyamuk je, kata Rasulullah SAW. Masakal kafir jur'ata ma'id. Tuhan tak akan beri orang kafir itu seteguk air pun. Sebab apa? Li'annal kafir apa? Aduullah, di musuh Ta'ala. Sekarang orang kafir dapat banyak tak? Habis. Sampai komunis semua masuk dalam dewan. Terlokop negara di kijaunya kan. Teruk tak teruk? Bukan nilai dia tuan-tuan. Bukan nilai. Ibadat kita bukan nilai nak tukar dengan dunia tuan. Ya, salah kalau kita ibadat, tiba-tiba kita mematikan pandangan di dunia. Dunia Tuhan nak bagi ke, itu hak dia. Nak bagi kita rezeki atau sebagai itu ada hikmat. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kau tak jadikan semua benda ni batil sia-sia, tidak. Semua ada hikmat, ya. Dia bagi kita lebih, ada hikmat. Dia bagi kita sikit, ada hikmat. Semua ada hikmat. Itu susunan pentadbiran Allah Ta'ala yang maha dahsyat, kan? Ya. Jangan cuba nak ukur dengan nafsu, kan? Buat ibadat, wah sedap, wah sedap, ni bagus ni. Itu ukuran tak betul lagi. Kita nak ukuran daripada Allah Ta'ala. Ya. Kita dapat duduk dalam taat kepada dia, itu nikmat paling besar, kan? Ya. Itu nikmat paling besar. Bukan tak ada tukaran dengan dunia, kan? Allah. Ia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain daripada Ta'ala pula. Ya. Yad'una min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'u. Dia menyeru, menyembah makhluk yang lain daripada Ta'ala, yang tidak dapat membahayakan dan tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh terpesong. Sebab hakikat makhluk ni apa? La yadurru wa la yanfa. Tak boleh memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat. Yang memberi mudarat dia, yang memberi manfaat pun dia, semua hak dia. Itu jangan dikeliru itu. Kemudian ia menyeru dan menyembah makhluk dengan perbuatan demikian, mudaratnya lebih dekat daripada manfaat yang diharapkan. Demi sesungguhnya seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib ialah makhluk yang diseru dan yang disembah. Itulah seburuk-buruk. Maknanya apa? Berhala-berhala. Ya, patung-patung yang diukir, ya, yang dipahat daripada kayu dan sebagainya dijadikan bahan sembahan. Itulah yang paling seburuk-buruk, dia panggil alat yang digunakan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut bahwasanya makna dia ada di antara manusia. Ya, ada di kalangan manusia. Wa minan nas, ada di kalangan manusia. Orang-orang yang menyembah Allah Taala dengan keyakinan dan keimanan yang tidak kuat, maksudnya. Sebab itu kita wajib kena membina kekuatan iman, ya, yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Ya, nikmat iman ni besar, bukan boleh tukar dengan benda-benda lain. Kemudian kita disuruh apa? Membina. Ibarat pohon dia beri kat kita tanam, jagalah. Siram dia, baja dia supaya dia kuat. Ya. Pokok kita baja dia, siram dia, dengan izin Allah disubur besar. Bila dia dah besar, insya-Allah dia kukuh. Bila akar tunjang dia menjunam ke bawah, ya, pokok tu tinggi menjulang, insya-Allah kalau ribut apa pun dia tak tumbang. Tapi kalau pokok iman yang Tuhan beri ni, kita tak baja dia dengan ilmu, tak baja dia dengan amal saleh, ya, kita biar begitu, takut masalah besar. Dia kena tiup angin, dia tumbang. Ya,
Kadang tak payah gibut, angin-angin gitu boleh tumbang. Itu bahaya. Sebab tu disuruh kita ni membina sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Ya. Pokok iman yang besar ni dibaratkan macam mana? Kasajaratin tayyibah. Macam satu pohon yang besar, Al-Quran sebut. Asluha sabitun, mana akar tunjang dia menjunam ke dalam bumi. Kemudian wa far'uha bis sama', pucuknya menyapu awan. Pokok awan tu. Pokok balak tu kan. Takkan pokok lansat pula kan. Ya, dia punya pucuk menyapu awan, akar dia menjunam ke dalam bumi. Itu maknanya ibarat iman yang kukuh. Itu kalau gibut apa datang pun insya-Allah dia tak tumbang kan. Dia steady, dia mantap. Sebab tu kekuatan perlu dibina. Sebab iman ni dia bertambah dan dia berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ni dia bertambah bila kita beramal, banyak buat ibadat, insya-Allah Tuhan tambah dia. Tapi kalau kita buat maksiat, dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Itu bahaya. Tu. Dalam persahabatan di antara dia jaga dia. Quran suruh apa? Untuk jaga benda di antara as-suhbah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sah. Kita selalu baca ayat. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang yang siddiq hati dengan Allah Ta'ala. Di kalangan arif billah, ya, awliya, orang-orang saleh, supaya kita dapat maknanya manfaat. Yang kedua dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilu, fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Al-mar'u, seseorang tu mengikut agama orang yang dapat dengan dia. Ya, al-mar'u ala dini khalil. Kalau begitu, fal yanzur ahadukum man yukhalidu. Wajib kamu kena perhati dan semak betul-betul, kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang kamu nak jadikan sahabat rapat. Ya, banyak orang yang hebat, dia rapat tak kena orang, terbalik. Dan banyak orang yang jahat-jahat, dia berapat dengan orang baik, martabat dia naik, diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya. Anjing boleh masuk syurga kan, dengan sebab dia bersahabat dengan Ashabul Kahf. Anjing dia teman kata satu anjing tak boleh masuk syurga. Kalau manusia tak masuk syurga macam dia lebih teruk dari yang kaki empat ni. Bahaya ni. Sebab apa tu? As-suhbah. Persahabatan amat penting. Sebab tu dalam tarekat disuruh kita pasang sahabat, pasang rabitah. Kan? Kerohanian kita rabitah mana? Sentiasa rabitah dengan mursyid. Sebab apa? Itu sohbah rohani gitu. Ya, sentiasa pandang, mana hati kita sentiasa ingat kepada Ta'ala. Ingat ke dia, hati ingat Tuhan. Ingat ke dia, ingat Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Kesembah mursyid. Mana rabitah lagi. Terpandang guru kita teringat kepada Ta'ala kan. Itulah. Kan? Dikara tuan-tuan ni. Di Patani tu ada seorang tuan guru besar ni. Karamat banyak ni. Alim besar, wali besar. Dia kalau hisap rokok kan, dekat pondok, ambil rokok tu tambat, pikul, hantar kat sungai. Budak-budak kat pondok kat 1,000 orang, rokok sebatang, pikul saja untuk gudera, pergi hantar kat sungai. Itu orang dak pondok. Dengan orang kampung, bila ada majlis kan, tunggu datang je, ada seorang tu hisap rokok, dia tak perasan tok guru ada. Kan, hisap depan orang saja je. Nampak tok guru tak boleh buang, masuk dalam baju Melayu. Dia masuk dalam baju Melayu, tok guru dah perasan tok guru dekat ni. Wah, besar keramat kau, ada asap dan kocik. Menggigil dia tuan. Sebab apa tadi? Tadi dihisap orang tak ada apa pun. Tapi dia pandang tok guru dia berubah. Itu maksudnya. Ya. Kita tengok orang biasa tak ada, kita pandang guru dia dari macam. Sebab ada manfaat dia. Tengok aja orang arif je kan hati dikaren Tuhan. Kalau tengok kita tak ada nampak lain, dia nampak RM-nya. Macam Syekh ada masuk je keluar tak ada. Matematik dia salah tuan. Kan? Matematik ada darab, ada campur, ada tolak, ada bagi. Dia tolak dengan bagi tadi, dia darab. Campur sikit dia darab. Jadi maknanya apa tu? Dia suruh kita bersahabat. Dua, dalam hikam kata apa? La tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka ma'allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat
dengan orang yang mana percakapannya dan akhlaknya tidak membawa kamu dekat kepada Allah. Ya, jangan bersahabat dengan dia. Punahkan kita ni. Sahabat kenalan tak apa. Ada beza tu. Kenalan, jumpa, tegur, ajak minum air, belanja teh ke apa. Itu tak apa. Itu kenalan. Bagi kita nak menyampaikan Islam, kena banyak kenalan. Ya. Kalau kita lari semua tak tegur orang, nak sama-sama Islam macam mana? Kenalan lain. Kenalan ni kita jual, tanya khabar lebih kurang kan. Itu tak apa. Ada nak rapat betul, rapat kita kena tengok. Sebab persahabatan rapat dia akan apa? Pengaruh mempengaruhi. Bila dia rapat A dengan B, kita tengok. Nak tahu perangai B, tengok perangai A. Nak tahu perangai A, tengok perangai B. Sebab apa dia boleh rapat tu apa? Orang panggil apa? Dia selain. Dia selain. Tu. Jadi maknanya, nak cari rapat betul, kena jaga. Itu kena perhati betul. Kalau sekadar berkawan, sekadar apa? Kenalan, itu tak apa. Ya, kenalan. Dan kenalan ni lagi ramai, lagi baik. Sebab kita nak sampaikan mesej. Ya, Islam tu kena kenal. Kalau kita buat tak kenal dengan orang pun tak kenal gitu. Kan? Kenal tak apa. Ada nak rapat betul tu kena jaga. Ya, macam sahabat dengan para rasul kan. Dia rapat sebab apa? Dia tahu di situ ada madad, banyak pertolongan Allah Taala. Orang yang dekat. Itu berdasar pada hadis, semua ada hadis tu. Apa dan hadis kata khiyarukum man zakkarkum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi matikum. Orang yang terbaik di kalangan manusia, orang yang kamu lihat wajah dia aja, hati kamu ingat kepada Allah. Itu dia ambil kaedah Rabita dalam tarekat Naqsyabandiyah tu ni cara ni. Kemudian berkata Abdul Rahman bin Zaid al-Aslam, orang munafik itu ialah orang yang apabila keadaannya menjadi baik dan usahanya berhasil, ia akan tekun beribadat. Rajin ibadat ni Syekh. Nak tarik zikir ni. Rezeki banyak masuk dia. Ini kau berzikir kau sembahyang sunat nak apa? Buat ibadat bangun malam sembahyang banyak tujuan nak rezeki. Oh silap jauh Ustaz. Mana dia bercakap betul lah usalli ujung dia apa? Lillah bukan untuk rezeki dan lillah kerana Allah Taala. Dia kena faham tu. Akan tetapi jika ia gagal atau ditimpa musibah dan cubaan yang mengecewakan, maka ia akan meninggalkan ibadat. Malah aku sembahyang tak jadi pun jaga. Kan? Dulu aku tak sembahyang tu bagus banyak dapat itu. Ni nama aku tak sembahyang dulu kan, mancing penuh bukat gitu. Ni dah sembahyang pula seekor ikan tak datang. Ya. Itu pemikiran yang tak betul tuan-tuan ni. Pertama, ibadat dia sudah tidak ikhlas kepada Allah Taala. Satu. Yang kedua, dia tidak faham pemberian Tuhan ada dua. Penarikan pun ada dua. Tuhan beri dalam bentuk rahmat. Tuhan beri rezeki, dia lagi tekun ibadat. Dia memandang kurnia Tuhan. Satu lagi, Tuhan beri dalam bentuk istidrat. Yang tadi tak semayang, rezeki dia banyak. Itu bukan rahmat, itu istidrat. Permuaan dia begini. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan istidrat, Tuhan muakan dia sekira-kira dia tak perasan. Macam kita mancing ikan kan, bila ikan terik sikit, kita tak terik lagi, ulur lagi. Itu ulur lagi, lama pancing masuk dalam perut. Itu insya-Allah kalau sembat memang tergantung. Ayam kita bagi makan nasi bekal makan ni tuan ni. Apa kelapa bagi makan, makanan lebih bagi dia makan. Tapi petang raya kita bagi jagung special ni, nombor 1. Berkilat. Ayam patutnya lain macam. Rupa nak kena sembelih. Dia bagi sedap-sedap. Bagus dia dekat kokok-kokok. Datang tangkap. Pakai rantai merah. Dia jaga tu. Sebab tu para awliya bila Tuhan beri dia, contohnya dia berniaga kan. Satu hari dia untunglah. Katalah 300 misalan dia. Ibadat dia cantik, semua cantik je. Satu hari ibadat dia jam. Malam tak boleh bangun, Quran tak ada baca, zikir pun tak lah, lesap semua tuan. Tiba-tiba dia berniaga, untung 1000 hari tu. Dia tak berani ambil tuan, dia tak berani ambil. Dia ambil macam biasa je. Yang lebih tu, dia tak kata haram, tapi dia tak berani, takut istidrat. Yang lebih tu dia pergi sedekah je, pakai miskin. Dia pergi hadiah kan, pergi sedekah pakai miskin. Sebab apa tu? Dia takut istidrat. Dia tak kata haram, tapi takut istidrat. Bila Tuhan hulu kita banyak, kita tengok rohani kita dengan Tuhan rapat tak? Kalau makin dekat, itu alhamdulillah. Itu nikmat.
Nikmat zahir dan batin. Tapi kalau di hulu, kita tengok makin jauh, terjaga. Itu istidrak, ya, permuaan dia panggil, ya. Itu bahaya kan tu. Tu kena tengok betul-betul. Ini pula dicakap pula saja je. Aku tak sembahyang lagi kaya. Wah, ini cakap semua tak berakal. Dia tak kerti menilai pemberian Tuhan tu ada dua sudut. Dia beri atas kasih sayang atau dia beri atas kebencian. Benci makna istidrak. Ambil kan? Jadi kita nak marah macam ambil. Dari main jauh-jauh. Kan dia tak nak tengok muka kita, dia bagi ambil. Tu maksud dia apa tu? Kadang-kadang tu kita bahaya tu. Ya, para ulama dia takut benda tu. Jadi orang munafik ialah orang yang apabila keadaannya menjadi baik, usahanya berhasil, masuk banyak kan, ia akan tekun ibadat. Ya. Akan tetapi jika gagal dan ditimpa musibah dan cubaan yang mengecewakan, maka ia akan meninggalkan ibadat. Ya. Akan lunturlah iman dan kepercayaan, na'udzubillah. Tuan dia tak faham konsep ibadat, ya. Apabila hadis-hadis kata baca ayat ni dapat kelebihan ni, baca zikir tu dapat kelebihan tu, itu urusan Allah. Kita jangan campur. Faham ni, ya? Dalam kelebihan-kelebihan ibadat, kan, kita buat ni rezeki diberi kata Allah. Sebenarnya apa cara kita nak baca tu? Kita kena baca pahaman situ apabila amalan yang disuruh kita buat Tuhan ganjarkan, berikan ganjaran besar. Sebenarnya nak beritahu amalan itu adalah sangat diredai oleh Allah. Sebab itu dia bagi. Sebab tu dia bagi ganjaran yang besar sebab dia reda. Jadi kita kena pandang cari reda Tuhan, bukan cari benda tu. Benda tu jangan campur, tu urusan Tuhan. Dia dah janji, dia bagilah. Kan Allah Taala tak menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tak menyalahi janji. Ya, tak payah niat benda tu, buat aja. Ya, kita masuk dalam air kopi dengan teh. Kita pun kacau. Jadilah kopi susu, tak payah niat. Ya, sahaja aku kacau lah kopi dengan teh. Biar dia latih kopi susu ayah. Kacau je tuan. Maknanya apa? Bila dia dah janji, buat je lah. Itu urusan dia akan memberi. Ya, adapun kita kena pandang dari sudut lain. Kita kena pandang bila amalan itu Tuhan tawarkan dengan janjian besar, bermakna amal itu sangat diredai. Jadi cari apa? Cari reda dia. Dia dah reda, settle lah semua kan. Takut dia tak reda, tu yang takut. Pada ibadat dia ada 3 kategori kan. Macam anak kita lah tuan-tuan ni. Anak kita ada umur 7 tahun. Yang ni 17. Yang atas sekali 27. Kan? Atas lagi 37. Atas lagi 47. Jadi maknanya kalau buat ibadat yang 7 tahun tu, dia buat kerja dengan bapak dia, minta apa? Tak upah kan. Pergi kedai kita bagi RM5. Oh laju dia kan. Pergi kedai lagi kita bagi 10. Oh lagi laju. Lepas tu tanya, tak nak pergi kedai lagi. Wah. Buat apa dia nak upah? Kan? Dia pandang upah. Kalau yang dah matang sikit 17, dia tak minta upah, dia malu. Tapi dia kena suruh. Kalau tak suruh dia diam. Dia suruh kan baru dia buat. Tapi nak minta upah dah malu. Itu naik sikit. Kalau yang dah dewasa, tu tak payah. Tak payah suruh, tak payah apa. Dia tahu tanggungjawab dia. Dengan bapa dia yang telah mendidik dia, ya, telah membesarkan dia pada zahirnya lah. Begitulah ibadat ini. Kalau ibadat kita nakkan tu, nak balasan lagi, itu taraf tufuliah, kebudak-budakan. Ya, orang yang dewasa tak ada. Dia nak cari apa? Reda. Kalau bapak dia tadi nak cari reda. Bila orang tua setuju dengan dia, alhamdulillah. Jangan orang tua berungut dengan dia, berat kerjanya. Itu maknanya. Itulah lebih kita dengan Allah Ta'ala. Ya, kita nak buat ibadat supaya dapat keridaan Allah. Cari reda Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ya, selamat di mana. Diriwayatkan daripada Al-Auf bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ada di antara orang Arab, bukan Arab, Arab ni orang Arab lah. Di kalangan Arab tu ada kumpulan dia panggil Arabi, mana orang darat, Arab Badui. Yang semangat keagamaannya ditentukan oleh nasibnya sehari-hari. Jika ia memeluk Islam, kehidupannya baik. Hasil tanamannya, binatang diternakkan membiak. Wah, bagus kan?
Dan isteri pula melahirkan anak, kembar pula. Bukan? Maka ia akan berkata, inilah agama yang benar. Ini dihukum macam tu, kan? Yang sesuai bagi kami. Akan tetapi, jika apabila berlaku sebaliknya, maka ia akan menyalahkan agama pula. Ini semua orang darat. Ya, pemikiran yang cetek. Kalau orang bandar fikir macam tu, orang dia punya macam orang darat. Sebab dia buat ibadat, ada tujuan nafsu. Tujuan ibadat bukan kenakan nafsu benda ni, kita nakkan tu keredaan Tuhan tu paling besar. Yang menurut anggapan dia bahawa agama ini membawa nasib buruk, ya. Demikianlah maka Allah SWT memahyukan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyindir orang-orang yang imannya seperti orang-orang Badui yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di atas tadi, ya. Itulah mu'minan nas man ya'budullah ala harf. Di kalangan manusia yang menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan tidak kukuh, ya, tidak kuat maknanya. Habis. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allahumma ja'alna minhum. Sesungguhnya Allah SWT melakukan apa yang ditentukannya. Tafsir ini, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut keadaan orang-orang yang saleh, yang beriman serta membuktikan keimanannya dengan perbuatan amal-amal dan menjauhi segala kemungkaran. Orang-orang yang demikian itu Allah Ta'ala akan menjadikan kepada mereka, akan ditempatkan dalam syurga dan diberi kehidupan yang bahagia, yang hebat di sana esok. Nikmat yang sebenar-benar, kehidupan sebenar-benar adalah di sana. Ya, itu janji Allah Ta'ala, disediakan pembalasan yang amat hebat di sana besok. Jadi kita buat ibadat bukan kerana balasan. Dia buat ibadat kerana Allah. Cuma sini Tuhan nak ceritakan, orang yang ikhlas beribadat pada dia, tanda dia redha tadi, dia akan apa? Berikan ganjaran-ganjaran yang besar, nikmat-nikmat yang tidak boleh dibayangkan. Datu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala qalbi khatin bashar. Maknanya aku sediakan bagi hamba-Ku yang saleh, yang taat, ma la ainun ra'at, benda yang mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, benda yang mana telinga tak pernah dengar, ya, wala ala khatin qalbi bashar, dan benda yang tak dapat nak dibayangkan dengan akal. Ya. Kita tak dapat bentuan. Kadang-kadang benda itu nikmat dibentuk pendengaran, ada nikmat bentuk penglihatan, lawa, cantik semua kan. Ada bentuk rasa macam-macam. Tapi yang Allah sediakan di akhirat yang belum lagi. Atas dunia ni kita tak dapat, kadang kita dah tengok kan. Dia tak dapat maknanya banglo besar, tapi dapat tengok, dapat. Yang ni yang belum. Yang tak pernah tengok lagi, tak pernah dengar lagi, dan tak boleh nak dijangkau oleh akal punya hebat, ada di sana. Ya, ada di sana. Di bayangan kejutan macam ni lah tuan-tuan ni. Kalau kita tengok, kan, hadis menceritakan apa? Bandingan alam rahim dengan alam dunia. Kan? Kalau seorang beritahu orang dalam kandungan ibu dia, ada satu alam yang kamu akan terokai besok. Nama dia dunia. Besar gini. Kan? Dibayangkan langit, laut, darat semua. Dia kata apa benda alam tu sono. Dia perasan dalam perut ibu tu lah alam paling besar tu, tak ada lagi. Bila keluar perut ibu dia terperanjat. Ui, ini dia punya dunia besarnya kan. Itu biasa kita keluar dari dunia ke alam akhirat tu macam tu lah tuan. Ya, sebab tu mana tak boleh gambar. Sebagaimana budak dalam rahim ibu dia tak dia nak gambarkan macam mana kehidupan dunia. Ya, sebab dia nampak dalam perut ibu itu je lah. Itulah kita dalam alam yang kita nampak, alam ni je lah. Ya, benda yang disediakan lagi Allah Ta'ala yang maha besar, maha agung. Oh, dahsyat. Lepas tu Rasulullah buat sada kesimpulan dia. Nak bayangkan tak boleh nak bayangkan tadi. Kenikmatan yang amat besar di sana. Ya. Bayang kalau tengok aja syurga, hilang
segala duka cita dia. Ada nikmat atas dunia. Kita susah, bila dapat senang, boleh menghapuskan ingatan kesusahan. Mana ada. Dia senang macam mana pun, dia masih ingat lagi, oh pakcik ni baru 10 tahun. Kata. Dulu menjadi anak. Kan sekarang ni baru dapat lega sikit. Maknanya apa? Senang, dia tak boleh tutup ingatan kesusahan. Akhirat tak ada. Ya. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahlil jannah. Wa yuqalu lahu hal marra bika na'imun qad. Ya, wa yuqalu hal marra bika makna khiddatun qad qala wallahi. Didatangkan orang yang bi asyaddin nasi bu'san, orang paling menderita di dunia ni. Ya, tapi dia min ahli jannah, daripada ahli syurga. Fa'is bahu sabratan fil jannah, lalu dia celup dia, makna dia tengok dia di syurga, sikit dia tengok je. Kemudian ditanya hal marra bika syiddatun qad. Adakah sebelum ini kamu pernah susah? Dia kata wallahi la, demi Allah saya tak pernah susah. Padahal dia orang yang paling susah dalam dunia, dia pada zaman Nabi Adam sampai kiamat dia paling susah. Tapi bila dia tengok je syurga, dia hilang. Siap bersumpah hari ni. Wallahi la, demi Allah kami tak pernah susah. Nak tunjukkan apa hebat tak hebat syurga dan itulah maknanya. Ya, sangat hebat persediaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana esok. Allah. Kemudian man kana yazunnu an la yansurullahu fid dunya wal akhirah falyunzur ila akhir ayat sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam An-Nawawi, zikir di jalanan, ya. Zikir besar kan. Dalam tempat azkar, duduk sana ni bacaan, duduk sini ada doa diajar oleh Rasulullah SAW. Supaya apa sebenarnya? Hakikat jangan kita terleka, jangan kita terputus ingatan dengan pemberi nikmat kita yang besar, yang menciptakan kita. Kami riwayatkan kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, bahawa baginda SAW bersabda, ma min qaumin jalasu majlisan lam yazkurullaha azza wa jal fihi illa kanat alaihim tirah. Wa ma salaka rajulin tariqan lam yazkurillaha azza wa jal fihi illa kanat alaihi tirah. Artinya, tidaklah suatu kaum duduk di satu majlis tanpa menyebut nama Allah Ta'ala. Kosong majlis. Ya. Kecuali akan mendapat aib daripada Allah Ta'ala. Ya, keaiban dia dapat. Dan tiadalah seorang yang berjalan di jalan, naik motor ke, naik kereta ke, jalan kaki ke, tak kira lah, namun tidak menyebut nama Allah Ta'ala, kosong dalam perjalanan, tak ada langsung zikir, kecuali akan mendapat tirah, akan dapat keaiban dari Allah Ta'ala. Lepas tu dalam esek dalam radio, buka lah dalam apa, kita punya kereta, buka Al-Quran, ya, selawat, nasyid pun tak apalah, asal ada ingatan kan. Ini dah masuk ke oh macam nak gontor kereta. Speaker 6,000 dia pakai. Macam nak pecah kereta tu. Bam dalam kotak elektrik, mati macam. Mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Bahaya betul. Sebab duduk dalam kereta macam duduk kotak mayat ulama aja. Bila-bila masa boleh mati. Lepas tu jangan lupa dengan Allah Ta'ala. Allah. Satu tempat tu dia balik orang tengok pagi-pagi nak pergi sembahyang subuh, tengok kereta dan tak apa dan bus stop. Hancur. Buka aja tengok mayat budak semua bau mulut bau arak. Allah. Apa nak jawab macam ni? Mulut bau arak tak apa ditonggang semua. Lari kereta dia buat sesat apa. Bus stop sesat. Habis semua kali mati. Allah. Takut ni. Dan kata Al-Imam An-Nawawi riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dan daripada Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Baihaqi daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata dan dia bersabda sini, ya, dalam kitab diriwayatkan daripada Ibnu Sunni dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan itu Al-Imam Baihaqi
daripada Abu Umamah Al-Bahili. Dia berkata, siapa kata ni? Abu Umamah. Ata Rasulullah SAW Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bitabuk. Faqal, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishhad janazata Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala Jibril sallallahu alaihi wasallam bi 70,000 minal malaikah. Fa wada'a janahahul ayman ala jibali fatawada'at wa wada'a janahahul al-aysar ala al-ardin fatawada'at hatta nazara ila Makkah, ya, ila Makkah wal Madinah fasalla alaihi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wal malaikatu alaihimus salam. Falamma fariqa qala ya Jibril bima balagha Muawiyah hadzal manzilah. Qalat bi qiraatihi qul huwallahu ahad qa'iman wa raki'an wa masyian. Artinya hatta Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW ketika baginda SAW berada di Tabuk, ya. Peperangan Tabuk, peperangan yang amat besar, kan? Menguji, ya, kekuatan, ya, para sahabat. Kemenangan besar diberi, tapi hujan besar lah, pengorbanan besar. Perjalanan ini berkurang 600 km, kan? Padang pasir, kan? Di situ Sayyidina Umar memberikan separuh harta dia. Sayyidina Abu Bakar beri semua, kan? Ya, anfaqtu jami'a amwali, aku infakkan semua hartaku ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah kata, ma'abqaita li ahlik ya Abu Bakrin, kau tinggalkan apa untuk ahli kau? Abqaitullah wa rasulih, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Masya Allah. Berarti iman Sayyidina Abu Bakar tak ada nak timbang, cukup hebat. Di segi sahabat, dia pada jalan tarik Naqsyabandiyah, dia lah, kita ambil lain Sayyidina Abu Bakar, hebat. Ketika baginda berada di Tabuk, Sayyidina Jibril mengatakan, hai Muhammad, saksikanlah jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Muawiyah bin Muawiyah, bapa dengan anak sama nama. Kita kalau bapa anak sama, pendapatan tanya, bapak dengan bapa sama ke? Sama dah, kata. Oh, sama kan? Dia pelik. Dia tak tahu Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Jadi Imam Ghazali nama dia Muhammad, bapa dia Muhammad, atuk dia Muhammad. Lampau cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW keluar daripada khemah baginda SAW. Jibril turun bersama 70,000 malaikat. Dia meletakkan sayapnya yang sebelah kanan di pergunungan dan serta merta pergunungan itu menjadi rendah. Masya-Allah, dia tak aja tuan. Kemudian dia meletakkan sayapnya sebelah kiri di atas bukit dan serta merta bukit itu menjadi rendah hingga dia boleh melihat ke Kaabah, ke Mekah dan Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berserta Jibril dan para malaikat, ya, maknanya mensembahyangkan, menyolati makna sembahyangkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah. Selepas solat, baginda bertanya, hai Jibril, mengapa Muawiyah ni sampai boleh mencapai kedudukan seperti ini? Hebatnya. Kemudian Jibril menjawab dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Ya, sudah ikhlas, baik waktu sembahyang, berkendaan atau berjalan kaki. Banyak baca Qul Allah. Ya. Buat ayat yang besar, 3 kali dia sama satu kata Al-Quran. Sembahyang baca. Bisalah. Ini baca Qul Allah, kata. Qul Allah, ya, ayat lain tak ada. Ada seorang sahabat, tuan, dia asal kaki pukul, tuan, gangster. Dia ikut kelas, alhamdulillah lah, kan. Lepas tu bila dia semayang, bapak mentua ni duduk endam semayang. Qul Allah, kuliah, Qul Allah, kuliah. Lepas tu dia kata, kau tak ada ayat lain nak baca ke? Kuliah Qul Allah je. Dia kata, aku dah jadi baik, dah bagus. Dia
Ya, aku dah jadi baik dah bagus dia sound bapak dia. Bapak mentua dia pun bebal. Bebal bin baral. Anak mentua kau tak semayang dah semayang, patut kau syukur. Ni kau sound buat dia. Kuliah Allah dia, lain tak ada. Dia sound bapak dia balik, aku dah jadi baik dah, ini semayang dah baik kata. Badan mentua. Macam-macam tuan-tuan ni. Qul Allah tak baca qul Allah, tak baca ayat Fatihah, baca Fatihah pun dah sah. Mayang kan, rukun Fatihah, ayat lain sunat. Dia sawon kawan. Kawan tu sawon dia balik. Allah, itu kelebihan qul Allah tuan ni. 3 kali je sama satu Quran. Sebab tu ayat ni menceritakan ketuhanan Allah Taala yang maha dahsyat. Ya, Allah Taala Ahad, tunggal. Lam yalid, dia tak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang setarap dengan Allah Ta'ala. Itu kehebatan andanya menceritakan hakikat zat Allah SWT, sifat Tuhan yang maha agung. Ya. Baca qul Allah. Ya. Kalau sifat itu suruh baca 2 kali saja. Ya. Paling tidak. Lepas sembahyang bacalah 40 kali kan. 5 waktu habislah. Kalau banyak dan qul Allah ahad. Baca je banyak. Itu di antara kelebihan dia. Sampai dia wafat tadi, malaikat datang sembahyang, 70,000 malaikat datang. Itu kelebihan surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Inna khairal kullahu bi yadi Allahumma ja'alna hatta yang kasyifan hatta yang kasyifan jaya bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah karim.